Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan laporan analisis item. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk analisis item kumpulan kami telah memilih topik-topik daripada tingkatan 3 dan kami telah mengedarkan satu set latihan ulang kaji kepada 40 orang murid tingkatan 3 daripada SMK Manti Negeri Sembilan. Soalan yang kami bina adalah berpandukan DSKP dan set soalan kami mengandungi 20 soalan objektif dan kami edarkan set soalan ini melalui medium Google Form. Berikut adalah senarai nama murid yang telah menjawab set soalan latihan ini dan juga skor mereka. Kami telah kelaskan mereka kepada pencapaian tinggi dan rendah. Untuk berpencapaian tinggi, jika dilihat daripada jadual, ia bermula daripada Nur Alia Syuhada binti Adnan dan ke atas, iaitu bermula daripada nombor 1 sehingga nombor 12. Dan untuk murid berpencapaian rendah, kami juga mengambil 12 orang pelajar. Daripada jadual ini, murid berpencapaian rendah adalah bermula daripada Khairul Anwar bin Nasir dan ke bawah. Seterusnya, kita akan bincangkan mengenai analisis skor mentah. Jadual skor terkumpul menunjukkan selang kelas iaitu 10 bagi setiap selang kelas, sempadan bawah dan atas serta kekerapan. Mod bagi skor terkumpul adalah 70 dengan kekerapan yang paling tinggi iaitu 9. Min pula kami dapati dengan menambah semua skor kemudian dibahagi dengan jumlah murid. Kami dapati min adalah 71.5. Median pula diperolehi dengan jumlah ditambah 1 kerana bilangan genap, kemudian dibahagi 2. Kami dapati median adalah skor yang berada di antara kiraan 20 dan 21 pada susunan skor yang menaik iaitu 70. Graf menunjukkan pencongan negatif kerana pencongan berada di sebelah kanan, manakala ekor pula berada di sebelah kiri. Graf pencongan negatif menunjukkan ramai murid yang mendapat skor tinggi dan sedikit murid yang mendapat skor rendah. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada analisis item. Okey, apa itu analisis item? Analisis item ini adalah satu analisis yang dijalankan oleh guru bagi menentukan keabsahan item-item yang digunakan dalam ujian pencapaian. Antara tujuan analisis item ini adalah untuk membezakan item yang baik dan item yang lemah, serta untuk menghasilkan ujian yang bermutu dan berkualiti. Okey, di sini kumpulan kami akan menunjukkan jadual indeks kesukaran dan juga pentafsiran setiap item. Berdasarkan jadual yang kami paparkan, di sini terdapat 7 item yang dikenal pasti melalui jenis-jenis soalan, terlalu mudah ataupun sukar. Daripada 7 item tersebut, 6 daripadanya menunjukkan pentafsiran terlalu mudah dan soalannya sama ada perlu digugurkan ataupun diubah suai. Baki satu daripada 7 item tersebut, iaitu item yang ke-11, daripadanya pentafsiran menunjukkan terlalu sukar dan soalannya juga perlu digugurkan ataupun diubah suai. Seterusnya, kami meneruskan penerangan item yang mana kami membahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, analisis item terlalu mudah. Bahagian yang kedua, analisis item terlalu sukar. Bagi item 5, yang mana item ini menunjukkan indeks kesukaran yang paling tinggi, iaitu 0.95. Kami dapati 95% daripada murid telah menjawab dengan betul bagi item ini. Maka kami cadangkan untuk gugurkan item ini kerana soalannya yang terlalu mudah. Manakala bagi item 6 dan 8,
Indeks kesukarannya adalah 0.90 dan 0.93. Berdasarkan dalam awas taksonomi, awas kemahiran bagi kedua-dua item ini adalah menganalisis dan mengaplikasi. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan di antara awas kemahiran dan indeks kesukaran. Maka kami cadangkan kedua-dua item ini digugurkan. Melihat kepada item 7, 10 dan 13, indeks kesukarannya ialah 0.88, 0.83 dan 0.83. Berdasarkan dalam awas taksonomi, awas kemahiran bagi ketiga-tiga item ini adalah mengingat dan memahami. Maka kami cadangkan ketiga-tiga item ini diubah suai sama ada dari segi soalannya atau distractor yang digunakan. Kemudian kita beralih kepada bahagian yang kedua iaitu analisis item pelalu sukar. Item 11 ini menunjukkan indeks kesukarannya yang paling rendah iaitu 0.18. Berdasarkan dalam awas taksonomi, awas kemahiran bagi item ini adalah menganalisis yang mana ia adalah sejajar dengan indeks kesukarannya yang tinggi. Namun begitu, hanya 18% daripada murid yang berjaya menjawab dengan betul bagi item ini. Maka kami cadangkan item ini diubah suai dari segi soalannya. Okey, seterusnya kita akan sambung kepada analisis distractor. Analisis distractor bagi item aneka pilihan bertujuan untuk mengenal pasti distractor yang bermasalah. Dan kita akan lihat kepada analisis distractor bagi item yang paling mudah iaitu item 5. Jika kita lihat di dalam jadual, distractor A dan B tiada pilihan yang telah dibuat oleh murid sama ada murid berpencapaian tinggi ataupun murid berpencapaian rendah. Manakala distractor D hanya ada seorang sahaja murid daripada kelas yang berpencapaian rendah yang memilih distractor D. Jadi, ketiga-tiga distractor A, B dan D adalah lemah kerana tidak dapat menirukan murid-murid yang berpencapaian rendah. Jadi, item soalan dan distractor perlu diubah suai. Seterusnya, kita tengok analisis distractor item 11 iaitu item yang paling sukar. Untuk distractor B, distractor ini adalah lemah kerana murid berpencapaian tinggi lebih ramai memilih distractor ini berbanding murid berpencapaian rendah. Seterusnya, untuk distractor C, distractor ini adalah distractor yang baik kerana murid berpencapaian rendah lebih ramai memilih distractor ini berbanding murid yang berpencapaian tinggi. Dan distractor D pula tidak berfungsi dengan baik kerana ia tidak dapat mengelirukan murid-murid yang berpencapaian rendah. Okey, seterusnya kita tengok kepada indeks diskriminasi. Indeks diskriminasi digunakan untuk menentukan perbezaan keupayaan pelajar. Dan item yang baik akan dapat membezakan atau mendiskriminasikan antara mereka yang berkeupayaan rendah dan mereka yang berkeupayaan tinggi. Dalam laporan ini kami akan menganalisis indeks diskriminasi terendah. Indeks diskriminasi bagi item 14 ialah negatif 0.08 dan ia merupakan indeks diskriminasi yang terendah. Soalan ini merupakan soalan yang lemah kerana tidak dapat membezakan antara murid yang berpencapaian rendah dan murid yang berpencapaian tinggi. Soalan ini juga dikategorikan sebagai indeks diskriminasi terendah kerana murid berpencapaian rendah lebih ramai menjawab dengan betul dibandingkan dengan murid yang berpencapaian tinggi. Jadi, item 14 ini perlu diubah suai atau digugurkan supaya dapat memperolehi indeks diskriminasi. Baiklah, sekarang kita pergi ke faktor pencapaian murid. Berdasarkan hasil analisis soalan, kami mendapati pencapaian murid adalah baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian murid. Antaranya adalah kerana murid mempunyai perasaan minat terhadap subjek pendidikan Islam. Jadi, apabila mereka berasa minat, maka mereka akan berasa seronok untuk belajar dan seterusnya membantu mereka untuk memahami soalan dengan lebih baik. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pencapaian murid adalah kerana pembinaan soalan yang mudah.
Seterusnya, distraktor soalan juga kemungkinan tidak membantu untuk mengelirukan murid. Sampai itu, faktor mendorong pencapaian murid yang baik adalah kerana mereka menguasai tajuk dengan baik. Akhirnya, murid juga banyak membuat latih tubi serta rajin membuat ulang kaji topik. Seterusnya, kita pergi ke cadangan dan tindakan bagi memperbaiki kualiti soalan. Untuk menghasilkan soalan ujian yang lebih baik serta memperbaiki kualiti soalan, guru perlulah menganalisis item yang terdapat dalam soalan-soalan. Selain itu, kesukaran arah soalan hendaklah diukur dengan menggunakan formula indeks kesukaran, iaitu dengan menganalisis kesukaran item, diskriminasi item serta distraktor. Melalui dapatan ini, membolehkan guru membuat analisis terhadap jumlah bilangan murid yang menjawab soalan dengan betul dan juga salah. Untuk mengukur tahap kesukaran soalan yang dibina pula, guru perlulah menggunakan formula indeks kesukaran item. Akhirnya, bagi item soalan yang tidak mencapai kualiti standard yang ditetapkan, perlulah digugurkan untuk memastikan setiap item yang dibina dalam set tersebut mempunyai nilai keabsahan yang tinggi serta dapat menjamin kualiti soalan yang baik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.